Okey, kenapa 72% daripada 500,000 pelajar lepasan SPM pada tahun 2019 tak nak sambung belajar? Seperti yang telah dilaporkan oleh utusan dan juga dilakukan kaji selidik oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dan dijangkakan bahawa trend ini semakin meningkat. Maksudnya, waktu tu 2019, jadi sekarang ni dah 2022, semakin ramai yang tak nak sambung belajar lepas SPM. Kenapa? Pada pendapat peribadi dan pengalaman saya sendiri, ini berkait rapat dengan kos sara hidup, kewangan, ekonomi. Yang penting duit. Nak sambung belajar ni perlukan kos. Macam saya sendiri, saya belajar diploma dan juga sarjana muda dekat UiTM. Walaupun dah ada subsidi daripada kerajaan, tetap kena juga buat pinjaman pelajaran sebab saya tak mampu. Datang daripada keluarga B40, mak ayah pun dah bercerai, kewangan pun berterabur. Saya ambil PTPTN, masa tu diploma. Sarjana muda pula saya buat pinjaman pelajaran dengan Yayasan Pelajaran Negeri sebab masa tu saya tak nak hutang lebih banyak dengan PTPTN. Bila saya cari dalam internet, saya jumpalah Yayasan Pelajaran Negeri tempat saya ni. Mereka menawarkan walaupun tak dapat first class, walaupun second class, mereka tetap akan bagi pemotongan. Jadi saya fikir masa tu saya dah lah jenis malas belajar. Lepas tu tak berapa pandai. Oleh itu saya pilih lah. Tak sampai umur 30 tahun, kedua-dua hutang tersebut saya dah habis bayar. Okey, selain tu pula isu kos sara hidup dari segi waktu tengah belajar. Sebenarnya waktu tengah belajar ni kita boleh buat macam-macam benda. Buat bisnes ke yang boleh memberikan pulangan kewangan kepada kita. Contohnya macam saya, waktu saya belajar tu saya buat servis format laptop. Saya pun belajar format, saya ambil file Windows tu letak dalam USB, saya simpan, dan beberapa software lain saya simpan, dan saya buat servis ni lah dapatlah menampung saya punya perbelanjaan. Walaupun masa tu saya buat servis tu saya charge murah, RM15 je untuk format laptop. Saya buat pun secara santai, saya tak iklankan secara betul. Itu pun ramai juga pelajar-pelajar yang ambil servis daripada saya. Okey, isu seterusnya ialah mendapatkan pekerjaan selepas belajar. Perkara ni bukan baru, perkara ni dah lama berlaku. Sebab tu kerajaan ada buat macam-macam program dengan kerjasama syarikat-syarikat swasta. Contohnya program MyStep. Kemasukannya pula tak begitu ketat berbanding dengan kita masuk melalui proses rekrutmen yang memang daripada syarikat tersebut. Daripada situ kita boleh menceburkan diri kita dalam dunia pekerjaan yang sebenar. Walaupun gaji taklah tinggi mana, cuma RM2,000 sahaja, tapi bolehlah tinggilah sedikit daripada gaji minimum yang sekarang ni kan. Ada juga disediakan oleh beberapa syarikat. Biasanya syarikat-syarikat besar ni dia ada buat management trainee ataupun disebut sebagai graduate program khas untuk pelajar-pelajar yang baru habis belajar, baru graduasi, tak tahu selok-belok pekerjaan macam mana, boleh masuk. Banyaklah yang tawarkan peluang macam ni. Seterusnya berkait rapat juga dengan core curriculum dan silibus yang ada dalam kursus-kursus di universiti. Perkara ni saya setujulah dengan pendapat Ustaz Hasrizal. Beberapa hari yang lalu beliau ada komen tentang isu ni. Kita perlulah letakkan kelas yang bersesuaian. Contohnya kalau kita nak belajar tentang management, para pensyarah tu boleh berikan contoh yang lebih tempatan berbanding hanya buka buku teks tulisan orang luar negara. Universiti pula boleh dedahkan pelajar-pelajar dengan buat lawatan dekat syarikat-syarikat tempatan. Setiap SEM tu kalau boleh buatlah macam kita boleh ke syarikat ni, walaupun sekejap pun tak apalah, sehari ke, kita tengok, kita tanya seorang pekerja ni apa yang dia buat, supaya pelajar ni didedahkan dengan realiti pekerjaan yang wujud sekarang ni dan supaya mereka bersedia. Sebagai kesimpulannya pada saya, kita perlu mempunyai pendidikan formal. Sebabnya dalam pendidikan formal tu kita diajar dengan idea-idea dan ilmu yang telah disahkan dan telah dikaji oleh pakar-pakar, dimuatkan dalam satu silibus. Kalau kita tak ada pendidikan formal, kita ada satu masalah yang runcing sekarang ni. Sebabnya zaman sekarang ni zaman kita mendapat terlalu banyak maklumat, yang ada tak betul, ada yang betul. Ramai orang terperangkap dengan lambakan maklumat ni yang tak relevan dengan hujah yang mereka cuba kuatkan, cuba nyatakan. Macam isu kesihatan, ramai yang memperlekehkan pakar-pakar kesihatan sebab mereka tak ada pendidikan formal. Mereka tak tahu bagaimana kajian itu dibuat dan mereka lebih percaya kepada teori konspirasi. Ramai yang memperlekehkan pakar-pakar dalam fizik. Mereka rasa, oh ni tak betul lah, ini teori konspirasi lah, Big Pharma lah. Walhal perkara sebenarnya yang berlaku, tetapi mereka percaya kepada ikon-ikon yang tak ada apa-apa pendidikan pun. Itulah pendapat saya. Apa pendapat awak semua? Boleh kongsikan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.